Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita masih lagi berada di dalam bab 4 iaitu bab kesihatan manusia. Hari ini kita akan sambung unit terakhir dalam bab 4 iaitu unit 4.2 tentang sistem pertahanan badan. Seperti yang telah kita belajar pada minggu lepas, patogen ataupun ejen penyebab penyakit akan memasuki badan melalui sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem kumuhan dan kulit. Patogen ini perlu dimusnahkan oleh badan dengan menggunakan sistem pertahanan badan bagi mengelakkan kita jatuh sakit. Badan kita mempunyai dua strategi untuk mempertahankan badan, iaitu A. Mekanisme pertahanan tidak spesifik yang merangkumi barisan pertahanan pertama dan barisan pertahanan kedua. Manakala B adalah mekanisme pertahanan spesifik yang merangkumi barisan pertahanan ketiga. Okey, kita pergi kepada mekanisme pertahanan tidak spesifik iaitu barisan pertahanan pertama iaitu barisan luar badan kita. Patogen akan cuba memasuki badan kita melalui pelbagai tempat. Contohnya yang pertama, melalui rongga yang terbuka iaitu mata, telinga, hidung ataupun faras. Kedua, semasa kita menyedut udara yang tercemar. Ketiga, semasa kita membuang air kecil ataupun peluh. Keempat, ketika kita makan ataupun minum minuman yang tidak bersih. Ataupun yang keempat, ketika ada luka pada kulit yang terbelah. So, apa yang barisan pertahanan pertama buat untuk bertahan apabila diserang? Barisan pertahanan pertama meliputi kulit dan membran mukus ataupun lendir. Bagi kulit kita sangat liat dan tebal, oleh itu sukar untuk ditembusi. Di kulit juga, kita mempunyai peluh yang akan dikeluarkan bahan kimia yang boleh membunuh bakteria. Manakala membran mukus hidung, terdapatnya bulu hidung yang akan menapis patogen. Apabila patogen ataupun benda asing masuk ke dalam hidung, kita akan cenderung untuk bersin bagi menyingkirkan patogen dan benda asing. Di telinga, terdapatnya lilin di dalam telinga. Lilin tersebut akan menyekat kemasukan patogen dan akan membentuk tahi telinga. Di mata pula, kita mempunyai air mata yang akan sentiasa membasahi mata dan membunuh patogen. Di faras pula, lendir yang keluar akan membunuh patogen yang masuk. Okey, sebagai contoh di kulit. Kulit yang terbelah akibat kecederaan akan membuka ruang kepada patogen untuk masuk. Apabila patogen masuk, platelet darah akan segera membekukan darah dikelilingi luka seperti pagar supaya patogen tak dapat menembusi ke dalam kulit. Sel darah putih akan membunuh patogen dengan cepat. Bagi patogen yang berjaya menembusi barisan pertahanan pertama, patogen tersebut akan cuba untuk masuk ke dalam sistem darah dan akan menyerang sistem pertahanan badan yang kedua. Okey, barisan pertahanan kedua. Patogen yang berjaya menembusi barisan pertahanan pertama akan masuk ke dalam sistem peraliran darah dan menyerang barisan pertahanan kedua. Di dalam sistem barisan pertahanan kedua akan melibatkan sel darah putih yang akan menjalankan proses fagositosis. Apa itu fagositosis? Fagositosis ni adalah proses di mana sel darah putih akan mencerna dan menelan patogen menggunakan enzim dalam badan bagi mengalahkan patogen. Okey, seterusnya adalah mekanisme pertahanan spesifik yang melibatkan barisan pertahanan ketiga. Selepas patogen berjaya menembusi pertahanan kedua, patogen akan menyerang pertahanan ketiga pula iaitu melalui imunisasi badan. Imunisasi ialah keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit. Apabila patogen masuk ke dalam darah, patogen akan mengeluarkan antigen yang boleh dikesan oleh sel darah putih. Apa itu antigen? Antigen adalah jasad asing ataupun bahan yang bukan daripada badan kita yang akan merangsang penghasilan antibodi.
Apabila sel darah putih dapat mengesan antigen pada patogen, sel darah putih akan merangsang protein untuk menghasilkan antibodi untuk melawan patogen. Antibodi ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah sebagai tindak balas terhadap antigen.